Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batat Fitness, dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga hari ini kami telah bantu lebih daripada 1000 orang, lebih daripada 1500 orang, 1550 orang, dan mereka berjaya turunkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing berkenaan dengan apakah makanan breakfast yang sesuai untuk kita amalkan setiap pagi supaya kita senang nak turunkan berat badan. Siapa kat sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sekiranya kita kenal, kalau kenal sesiapa dekat sini yang sedang cuba nak turunkan berat badan, nak dapatkan bentuk badan, nak diidam-idamkan, nak jadikan rasa mereka lebih berkeyakinan dan sebagainya, tekan butang share, tag diorang. InsyaAllah kita sedang memberi manfaat kepada ramai orang lagi, dan insyaAllah usaha kita untuk kita dapat capai ke berat badan yang kita nak capai pun akan jadi lebih mudah. So, apa khabar semua yang baru join? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Apa khabar Puan Noriah Tukiman? Saya nampak Puan Noriah Tukiman dekat situ. Ya, saya tak pernah nampak sangat. Apa khabar semua yang baru join? Okey, macam ni. Konsep pasal breakfast ni kan, kenapa, Waalaikumsalam Puan Noriah, apa khabar? Kenapa breakfast itu adalah satu makanan yang penting? Kenapa? Itu penting tu. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut tentang nak makan apa, kita cerita dulu kenapa makanan waktu pagi ni penting. Tapi saya nak tanya, siapa kat sini yang belum breakfast lagi? Cek komen. Saya belum breakfast lagi kot. Saya nak berpuasa cadangnya. Saya tak nak breakfast. Sebab bila makan breakfast nanti cepat gemuk. Saya tunggu makan tengah hari je. Malam pun saya tak makan. Kan? So, siapa yang ada rasa macam tu kan? Cek komen sikit. Kalau nak kurus tak payah makan. Sebenarnya, kalau kita faham tentang konsep ni, kita nak kurus, kita kena makan. Kadang-kadang kena makan lebih lagi daripada yang sepatutnya. Waalaikumsalam Puan Aminah, apa khabar? Okey, jelas tak suara saya? Dan saya nak tanya sikit, suara saya jelas tak? Jelas kedengaran ke, channel ke? Sebab kalau katakan tak jelas, komen tak jelas, boleh tak bagi kata tak jelas lah. Saya tak faham sepatah apa pun yang kau cakap. Alright, so gini kalau kita cuba nak turunkan berat badan, bila kita skip breakfast, dia akan jadi satu proses kita lambat sikit. Proses kita nak turunkan berat badan akan jadi lambat sikit. Maksud lambat tu macam mana tau? Maksud lambat tu macam ni. Bila kita cuba nak turunkan berat badan, kita tak breakfast, kita sedang mengganggu kita punya tahap metabolisme kita. Dalam erti kata lain, Waalaikumsalam Cik Ros, dalam erti kata lain, bila kita cuba nak turunkan berat badan, kadang-kadang kita kena makan banyak sikit. Kenapa? Sebab dia ada kena-mengena dengan metabolisme, dia ada kena-mengena dengan kita punya kemampuan kita untuk menggunakan kita punya organ dalaman supaya kita punya badan dapat melakukan fungsi-fungsi yang terbaik. Terima kasih kepada yang komen jelas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Sushira, apa khabar? Alright. Okay, itulah yang kita kena faham lah, yang kita kena faham. Tapi persoalan dia kat sini, makanan breakfast apa yang paling sesuai? Yang ni penting juga. Yang ni penting, dan saya nak bagi tahu sikit kesilapan kita, especially mereka yang cuba nak turunkan berat badan ni, ataupun orang yang cuba nak turunkan berat badan ke tak cuba nak turunkan berat badan tu terpulang. Okey. Tapi kesilapan ramai orang apabila mereka breakfast, nak tahu tak apa? Boleh tak komen tu? Ini adalah berdasarkan daripada saya punya observation terhadap student kita bila diorang mengisi meal diagnosis. Meal diagnosis ni apa? Nanti saya cerita. Waalaikumsalam. Kak Yong dengar. Waalaikumsalam Kak Yong sambil dengar tunggu anak vaksin. Nak tahu sejarah. Okay, Alhamdulillah. Macam ni saya nak share. Kebanyakan daripada student kita bila diisi form meal diagnosis. Meal diagnosis adalah satu keadaan yang mana saya akan cuba macam drill down. Kenapa dia mempunyai masalah berat badan ataupun kenapa dia susah nak turunkan berat badan. Saya akan drill down daripada information yang diberikan oleh student kita lah apabila nak isi dapatkan meal diagnosis tu, nak dapatkan meal plan tu. Okay, meal diagnosis adalah satu keadaan sebelum kita bagi meal plan, kita akan tengok macam mana cara dia corak pemakanan dia, dan kita akan ubah mana patut supaya dia tak lari banyak sangat daripada apa yang biasa dimakan. So kebanyakan mereka isi waktu breakfast ni sama ada mereka tak makan apa-apa, mereka skip breakfast,
kesilapan juga lagi adalah mereka makan makanan yang bukan masalah makan heavy, tapi makan makanan yang susah nak dicernakan pada waktu pagi. Nombor 3, mereka makan terlalu banyak sangat makanan yang berkarbohidrat tinggi ataupun berlemak tinggi. 3 masalah ini adalah tipikal ramai orang ada masalah macam tu. Pertama, mereka skip tak makan breakfast. Kedua, mereka makan makanan yang susah nak dihadam. Dan nombor 3, mereka lebih sangat makan karbohidrat dengan ataupun fat ataupun kedua-duanya sekali. Faham tak maksud tu? Siapa sini faham? Siapa kat sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak please share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin kita nak lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Ni apa ni? Okey. Faham Okey, contoh Contoh saya rasa agak senang nak cerita. Waktu breakfast, diorang tak makan breakfast. Okey, itu semua orang faham. Semua orang faham maksud tak makan breakfast. Semua orang faham maksud skip breakfast. Okey, saya tak perlu terangkan kat situ sangat. Kita pun faham juga mereka makan yang lebih sangat karbohidrat ataupun fat. Tu saya akan explain lah senang cerita. Okey, yang kedua, masalah orang, kenapa mereka susah, apa masalah mereka biasa? Mereka makan makanan yang susah nak dicernakan. Contoh, bila bangun pagi. Bila kita bangun pagi, dia punya analogi dia macam ni. Kita pergi ke kereta, kita start enjin kereta, sebelum kita panaskan enjin kereta, kita terus bawa kereta laju-laju. Itu dia keadaan kita apabila kita makan makanan yang susah nak dicernakan pada waktu pagi. Boleh faham tak? Contoh makanan yang susah nak dicernakan tu adalah makanan yang ada, contohnya macam kita minum air jus, lepas tu kita makan pula macam benda-benda yang heavy, macam kita minum air jus, lepas tu kita makan nasi, contoh. Biasa orang minum jus oren kan, jus oren makan dengan nasi, contoh. Lepas tu pula mereka biasa ambil Nescafe yang ada susu tu, dia orang makan dengan roti canai contoh. Roti canai pun susah nak dicernakan, susu pun susah nak dicernakan. Dia menyebabkan kita akan ada masalah sebu perut. Sebu perut pada jam 11 pagi atau mungkin tengah hari tu kita rasa sebu. Mungkin kita rasa macam susah nak membuang air besar. Mungkin juga kita mempunyai masalah seperti macam fogging, rasa macam nak tidur balik, macam tu. Sebab badan kita sedang menggunakan tenaga yang cukup banyak untuk mencernakan makanan yang susah nak dihadam tu. Boleh faham tak? Okay? Kita ada banyak jenis makanan. Ada makanan yang senang nak dihadam, ada makanan yang susah nak dihadam. Makanan yang paling senang sekali nak dihadam adalah sayur dan buah-buahan. Yang paling senang sekali nak dihadam. Kalau berbentuk solid lah. Kalau katakan dia berbentuk liquid, semua makanan, semua minuman dia mudah nak dihadam. Kecuali susu. Susu dia ada banyak lagi benda, dalam tu ada lactose. Lactose tu lah yang menyebabkan ada orang, dia ada masalah, nama dia lactose intolerance. Bermaksud bila dia minum susu, dia rasa macam sakit perut, nak berak-berak macam tu. Kenapa? Sebabkan dia ada masalah macam, bukan allergic, tapi intolerance terhadap lactose tersebut. Sebab lactose tu susah nak dihadam, perut kita macam terpaksa bekerja lebih lagi untuk mencernakan lactose tu. Lactose kita campur pula dengan makanan-makanan yang lagi heavy, macam makan nasi contohnya, contoh macam dekat Pantai Timur. Siapa sini orang Pantai Timur? Boleh tak komen? Good morning Puan Nenengel, apa khabar? Hai Puan Jamaliah. Thank you perkongsian, alhamdulillah. Siapa sini orang Pantai Timur yang almost every day dia makan nasi kerabu, nasi minyak ataupun nasi apa tu lagi Nasi apa? Nasi minyak, nasi kerabu. Siapa tu lagi? Si ayam Bukan si ayam. Orang, sebab saya pernah pergi ke Terengganu. Pernah lah stay kat sana dalam beberapa hari sebab saya ada site kat sana. Kak Yong. Okay. Saya pergi sana almost every morning. Every morning bukan every day. Every morning saya akan beli nasi minyak. Why? Sebab sedap. Saya suka makan nasi minyak. Okay. Nasi minyak yang saya nampak dia orang jual nasi minyak. Nasi dagang Nasi dagang dengan nasi kerabu pun ada juga kan, dengan satu lagi tu apa tu nasi dagang, nasi minyak, kenapa tu lagi ada satu lagi nasi, kira macam pagi-pagi dah ada makan nasi, bagus dah tu. Cumanya nasi minyak, nasi lemak, nasi kerabu, nasi ulam, nasi dagang, nasi belauk, bla bla bla, tu dia awal-awal pagi dah ada. It's okay kalau katakan kita makan nasi yang berlauk, tapi pastikan nasi tu adalah nasi yang tak dicampur dengan minyak, macam nasi minyak macam tu. Sebab nasi dengan minyak digabungkan sekali, perut kita terpaksa ekstrakkan
karbohidrat dengan fat tu, dan fat tu adalah satu makanan yang susah nak dihadam. Lemak lah susah nak dihadam. Macam biasa kalau kita makan macam yang letak margarin ke, ataupun minyak sapi ke, ataupun kita letak apa yang tu buat nasi minyak, dia jadi macam tu. Dia sebab apa? Sebab dia akan menyebabkan badan kita susah nak mencernakan. That's why kita rasa macam penat sangat lepas beberapa jam, ataupun beberapa jam lah kan, bila kita dah makan makanan yang susah nak dihadam tu. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham tentang maksud dia. Okey, kita tak nak macam bila kita bawa kereta, waktu pagi-pagi kita tekan minyak kuat-kuat untuk bawa laju. Tak, dia akan merosakkan enjin. Enjin tu belum cukup panas lagi, minyak hitam segala bagai tok nenek tu belum cukup lagi untuk berada dekat the whole engine. Okay, terima kasih. Right, so maksud saya begini kita tak nak macam menyusahkan kita punya perut, terutamanya bila kita nak makan makanan. Bila kita nak makan, kita kalau boleh pada waktu pagi kita makan makanan yang boleh jadi tenaga, tapi tenaga tu dia jadi satu macam yang sustainable. That's why saya tak berapa galakkan untuk kita macam breakfast dengan contohnya macam roti canai dulu. Boleh breakfast, tapi cuba breakfast dengan makanan yang mudah nak dihadam. Nak makan roti canai boleh, tapi lepas tu mungkin dalam pukul, macam tadi saya dah breakfast pukul 7 7 lebih tadi. Kalau saya nak gatal nak makan roti canai boleh, tapi nanti lepas habis live ni baru saya pergi makan roti canai. Boleh faham tak? Ada masa dia, bukan terus makan roti canai, bangun-bangun pagi kelupuk roti canai. Dan juga tak digalakkan jugalah kita ambil macam, bukan tak digalakkan, macam kita tak dianjurkan untuk kita makan makanan yang ada susu, especially daripada makanan yang dah ada minyak. Susu susah nak dihadam, minyak susah nak dihadam. Roti canai ada minyak kan pun susah nak dihadam. So better kita fine tune balik. Itulah masalah orang yang kedua. Masalah yang ketiga, boleh tak komen apa? Kenapa orang apakah masalah yang tipikal yang saya nampak di kalangan student kita apabila mereka cuba nak turunkan berat badan? Apakah kesilapan mereka memilih makanan pada waktu pagi? Cek komen, nak tahu tak? Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sebenarnya kan saya nak bagi tahu sikit, saya dah find out pasal Facebook. Facebook akan push Facebook live ni lebih jauh lagi. Nombor 1, bila ada orang komen banyak-banyak, bukan komen spamming tapi komen yang berinteraksi. Nombor 2 adalah tekan button love banyak-banyak. Kalau orang tekan button sad, button marah tu, Facebook akan dropkan kita punya pergi jauhnya Facebook live kita ni. Sebab kita sebenarnya kita nak bagi ramai orang faham. Ramai orang ada masalah pemilihan makanan pada waktu pagi, yang menyebabkan bila mereka tak tahu nak makan apa, diorang main makan je mana yang paling mudah. Jadi pergilah McD contoh, paling mudah drive thru je sampai. Okey, yang ketiga tadi tu apa? Masalah orang yang ketiga, mereka sama ada lebih makan makanan yang berlemak tinggi ataupun berkarbohidrat tinggi sangat. Okey, masalah dia contohnya macam bila kita bangun pagi, badan kita memang bila kita bangun pagi kan, kalau katakan siapa yang ada masalah kencing manis ataupun kenal mereka yang ada kencing manis, pada waktu pagi biasanya bacaan gula tu tinggi. Kenapa bacaan gula tinggi pada waktu pagi? Sebabkan badan kita memerlukan tenaga untuk bangun daripada katil contohnya kan. So pada waktu itu juga kita cuci muka, kita bangun, kita tidur dan sebagainya. Kita bangun bertidur, kita basuh muka, di toilet, semayang apa semua. Kemudian kita makan pula ataupun minum minuman yang berkarbohidrat tinggi, especially jus. Tidak digalakkan langsung. Nak tahu tak kenapa saya tak bergalakkan kalau katakan student kita minum jus? Terima kasih Puan Jamalia. Siapa nak tahu? Nak tahu tak kenapa? Tak digalakkan ambil makanan yang manis-manis, tak digalakkan untuk ambil minuman yang manis-manis, apatah lagi minuman lah. Kenapa? Sebabkan bila kita ambil minuman dan makanan yang manis-manis tu, bermaksud kita sedang supply lebih tenaga kepada badan kita. Hopefully badan kita mengharapkan kita akan bakar tu kejap lagi, tetapi kita tak bakar ke apa, kita tak bersenam contohnya, kita tak pergi berjoging contoh. Dan dia menyebabkan makanan tu dia akan stuck dalam badan kita sampai dalam tempoh jangka masa yang lama, sehingga kan boleh menyebabkan badan kita terkumpul lemak baru. Kalau baca komen jap. Kak Yo lihat ni gila breakfast pure yogurt, buah, tapi kopi O memang tak tinggal. Kau tim.
Saya nak share sikit kenapa sebenarnya Kak Yung punya breakfast tu best. Sebab pertama yogurt yang macam pure yogurt ni, kalau katakan Kak Yung boleh ambil yogurt macam Greek yogurt, dia mengandungi protein yang tinggi. Saya memang galakkan student saya untuk makan breakfast berprotein tinggi. Memang kalau boleh pilih yang tu, nombor satu. Nombor dua, kopi is an optional, tak ada masalah sebab kopi O ni dia 0 kalori, so tak ada masalah pun. Dia akan bagi kita tenaga, dia akan bagi kita macam concentration terhadap sesuatu. Dan apa lagi, buah tu of course, buah tu pun dah nak dihadam. Jadi gabungan antara ketiga-tiga ni, high protein breakfast daripada yogurt, especially kalau ambil Greek yogurt. Kemudian ambil pula buah yang mudah nak dihadam. So kita minum kopi O pula yang akan supply tenaga kepada kita. Itu yang terbaik. Itu antara breakfast yang terbaik lah. Itu kebanyakan daripada atlet-atlet ataupun bukan atlet lah, macam orang yang macam nak dapatkan bentuk badan. Dia bukan atlet, dia adalah lebih pada nak dapatkan bentuk badan ikut cara macam tu. Siapa sini faham? Siapa sini faham? Dia tak faham. Okay. Atlet pula, dia lain. Dia ambil pagi-pagi, dia minum jus. Sebab apa? Kejap lagi nak pergi training. Boleh faham tak? Saya minum jus cedri, apple, lemon, tanpa manisan. Okey ke coach? Okey. Tambah sikit makanan solid food. Kan? Macam contohlah, saya suka juga tengok macam mana perbezaan antara diet atlet. Contoh macam Cristiano Ronaldo, sebabkan badan dia ada six pack bagai. Okey, orang cuba nak cari apa benda yang dia makan sampai dapat six pack. Okey, apa yang dia makan tu satu. Kita kena faham benda apa yang dia buat hari-hari. Dia train almost every day. Dia sama ada pergi treadmill ataupun main bola. Dia memang perlukan tenaga yang banyak. Jadi dia tak nak performance dia terganggu. Jadi dia kena makan makanan mengikut kepada keperluan tenaga dia. Itu yang dia dapat bentuk badan yang okey. Sebab kandungan lemak dalam badan dia memang sangat rendah, sehingga kan boleh nampak dia punya six pack, dia punya muscle definition, sebabkan dia makan mengikut keperluan tenaga. Sebab lemak itu terhasil apabila kita makan lebih daripada keperluan tenaga kita. Boleh faham tak? Kan? Jadi cara breakfast yang terbaik. Cara breakfast yang terbaik untuk kita dapat faham. Untuk kita dapat faham dan tahu cara yang best, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Yang ni barulah saya nak cerita apakah makanan breakfast yang saya rasa, yang saya sendiri juga amalkan, menyebabkan saya rasa macam sangat gila bertenaga. Dia boleh memberikan saya macam sustainable energy daripada pagi sampai ke petang. Lepas tu pula dia pula boleh bantu saya untuk kekal rasa kenyang lama sikit dan boleh dapatkan bentuk badan yang saya nak, especially kalau saya pergi gym lah. Ni tak pergi gym, dia macam agak pisang sikit. Siapa yang nak tahu boleh tak tekan butang share tu. Share kepada 2 tempat, 3 tempat. Share juga kepada copy link macam TikTok, copy link masuk ke dalam WhatsApp ke benda semua. Kita nak lebih ramai lagi orang faham cara ni. Okay? So share Facebook Live ni share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Orang nak tahu Okay, cara dia sini. Nombor 1, cuba cari makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Contoh makanan fiber yang tinggi. Contoh lah, kalau katakan nak makan nasi, boleh makan nasi, tapi saya cadangkan cuba ambil brown rice. Brown rice ke, ataupun roti wholemeal ke, ataupun wholemeal wrap ke. Menu macam tu, benda-benda yang mengandungi fiber yang tinggi, mengandungi serat yang tinggi. Sebab serat yang tinggi tu, dia akan mengawal kita punya bacaan gula dalam darah. Okay, dan bila saya yakin ramai di kalangan kita, ramai tak semua, ramai di kalangan kita pada waktu pagi dia macam tak berapa nak aktif sangat. Dia macam buat kerja-kerja rumah, dia tak berjogging pun. So dia tak pergi macam macam dulu saya pergi gym pagi-pagi. So saya tak pergi gym pun pada waktu pagi. Jadi cuba cari makanan yang mengandungi serat yang tinggi sebab dia akan bagi kita sustainable energy. Apa maksud sustainable energy? Contoh, apa yang kita makan sekarang, dia takkan ditukarkan kepada tenaga on the spot. Kan? Makanan yang kurang fiber, dia akan bagi tenaga on the spot dan kita tak guna pun tenaga tu. Dan bila tenaga tu tak digunakan, tenaga yang tak digunakan tu akan ditukar kepada tenaga simpanan. Dan tenaga simpanan itulah lemak kita. Siapa sini faham? Boleh tak kalian faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham? Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita ambil fiber yang tinggi, dia akan bagi kita tenaga sedikit. Cukup untuk kita supply tenaga kepada diri kita ngam-ngam mengikut kepada keperluan tenaga kita.
Siapa sini faham? Boleh tak faham? Boleh tak faham? Okey. Contoh macam kalau katakan kita macam kita ada contoh. Kita nak minum air. Kita nak minum air daripada pagi sampai ke malam. Kita takkan minum air daripada pagi sampai ke malam, katakanlah 2 liter. Kita takkan minum air 2 liter pada waktu pagi. Hopefully that kita tak makan, kita tak minum air pada waktu malam tu. Dan waktu-waktu yang lain lah. Takkan kita akan minum 1 gelas pada waktu pagi, 1 gelas pada waktu tengah hari, 1 gelas pada waktu petang, 1 gelas pada waktu malam dan beberapa gelas lagi in between dalam pada waktu tu lah. Kan, kita akan minum sikit. Bukan kita minum segedabak macam tu, lepas tu kita tak minum dah lepas tu. Kan? So point saya kat sini lah, kita nak macam tu konsep dia, tenaga yang diberikan kepada kita untuk kita melakukan aktiviti kita seharian sedikit, dan tenaga yang sedikit itulah sebenarnya kita akan gunakan sebagai tenaga, sebagai aktiviti seharian kita. Boleh faham kan? So that's why student kita bila dah follow meal plan daripada kita, mereka akan rasa bertenaga sepanjang hari. Mereka akan rasa kenyang lebih lama. Kenapa? Sebabkan mereka ambil makanan yang berserat tinggi. Itu antara efek kepada mereka yang mengambil makanan yang berserat tinggi. Kita boleh ambil macam wholemeal, roti wholemeal ke, roti Canadian purple benda entah tu yang Kak Yin selalu makan. Saya sekarang tengah ambil roti wholemeal balik sebab rasa macam dah rindu nak makan roti wholemeal. Sebelum ni saya ambil apa tu, yang roti warna hijau tu penama tu, ya Allah, lupa nama dia. Gardenia juga, dia ada seeds dan sebagainya. Pun okey juga. So boleh ambil apa ni, wrap wholemeal juga. Boleh makan brown rice kalau nak makan brown rice. Saya makan nasi pada waktu pagi bukanlah satu benda yang saya suka buat lah. Saya tak suka makan yang berat-berat sangat. Macam entah, saya macam tak syok. Siapa sini faham? Boleh tak komen sikit dia makan apa tadi? Cek komen. Breakfast apa tadi? Okey tak line internet saya? Boleh tak komen sekejap? Okey tak line internet saya? Saya punya line internet okey ke tak okey ke? Cek komen sikit. Krik-krik. Faham? Akan krik-krik tadi. Risau saya. Takut dikrik-krikkan. Okey. So, itu antaranya yang kita boleh buat lah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kat komen. Akan ada cengkrik tadi. Okey, itu antaranya lah kan. Itu antaranya okey lah internet. Okey, Alhamdulillah. Itu yang kedua, itu adalah yang benda yang kedua. Yang seterusnya, makanan apa yang saya suka makan pada waktu pagi juga. Saya suka makan makanan yang berprotein tinggi. Paling busuk pun saya ambil telur je. Telur saya masak, tu saya buat. Kadang-kadang. So telur tu kita boleh masak benda pun, tak kisah pun masak apa. Tapi biasanya telur saya akan masakkan sekali dengan makanan seperti macam black pepper ataupun white pepper ataupun cili. Saya takkan letak garam dekat saya punya telur. Saya akan letak paling busuk pun macam Maggi seasoning. Maggi seasoning yang biasa orang buat burger yang macam botol kecil yang lebar dia punya badan dia tu kan. Muncung dia tirus. Maggi seasoning. So saya makan telur macam tu sekali dengan roti. Kalau saya rajin nak masak lah. Kalau tak rajin nak masak, saya makan roti dengan tadi tu saya campur dengan jam sikit. Jam coklat. Okey. Sikit-sikit tak apa. Jangan banyak sangat sampai dia boleh mengganggu kita punya sustainable energy tu. Lain okey, Alhamdulillah. Dan saya juga biasakan minum kopi. Kopi saya tu biasa saya akan ambil sama ada 3 in 1 ataupun kopi yang bancuh sendiri. So itu antara breakfast saya lah yang saya suka makan pada waktu pagi. Kadang-kadang saya ambil oats. Akak tadi breakfast 2 keping roti wholemeal, 2 biji telur rebus, teh O tanpa gula and superfood wajib. Kenapa superfood? Kenapa dalam Batak Fitness kita keluarkan satu makanan nama superfood? Sebabkan ramai orang ada masalah yang dia tak dapat nak kawal selera makan dia, especially pada waktu sekarang. Pada waktu yang mana kita semua duduk kat rumah, tak buat apa-apa dan kita rasa macam nak makan. Pantang jumpa iklan dekat internet, dekat Facebook, terus nak beli iklan keripik. Pantang ada orang promote dekat WhatsApp group rumah dia, WhatsApp group kawasan rumah dia, terus nak beli. So that's why kita keluarkan superfood. Sebab superfood ni dia boleh bagi kita rasa kenyang lebih lama dan dia boleh bantu kita mendapatkan sustainable energy tu. Superfood tu macam series makanan organik, bukan produk kurus. Jangan salah faham. Ramai orang fikir, kata coach tak jual produk ini, superfood ni benda tanpa pula. Superfood ni makanan. Maksud produk tu lah produk kurus macam pil kurus ke,
minum ni shake makan pada waktu pagi, makan pada waktu petang, malam sampai kiamat. Tak ada. Nak ambil, tak nak ambil sudah. So that's why paling penting sekali kita kena tahu apa masalah kita. Dan bila kita tahu apa masalah kita, insya-Allah kita akan dapat cari jalan penyelesaian. Siapa sini faham? Boleh tak kami faham? Sebab kita kalau boleh kita nak bantu orang untuk selesaikan masalah mereka, dan antara masalah orang adalah pada waktu sekarang mereka susah nak kawal selera makan. Dan bila mereka susah nak kawal selera makan, itu kita bantu. Baru nak sarap oats dan superfood campur kurma. Kau tim. Okay, kurma ni bagus, dia ada high fiber, dia pun boleh bagi kita sustainable energy. Apa tadi? Dah miss. Lepas tu oats pun akan bagi sustainable energy. So, nanti kan kalau katakan Puan Lin Mua, Kak Lin makan, insya-Allah Kak Lin akan rasa kenyang lama. Lepas tu pula Kak Lin dapat rasa macam bertenaga lebih sikit. Ni dah 5 hari follow meal plan, berat dah turun 53.6. Ya betul, meal plan yang kau bagi tu. Okey, alhamdulillah. Kau tim. So, tahniah Cik Ros yang dah dapat turunkan berat badan. Alright, so itu antara benda yang kita boleh buat lah pada setiap hari, terutamanya bila kita nak breakfast. Okey. Banyak pilihan breakfast yang lain sebenarnya. Tak semestinya kena follow apa yang saya makan. Boleh je makan pilihan makanan sendiri, asalkan kita dapat jadikan makanan macam tu satu benda yang kita suka makan, kita tak rasa macam terseksa sangat nak makan pada waktu pagi. Okey. Boleh faham tak? Tak guna kalau katakan kita nak berdaya sihat, tapi kita dah terbiasa dah makan makanan yang kita biasa makan. Boleh nak makan macam tu, tapi dia kena ada nama dia mitigation plan. Apa yang dia kena buat lepas tu kalau dia tak boleh tinggalkan certain makanan pada waktu pagi. Terutamanya kalau makanan pada waktu pagi tu, saya dah bagi tahu tadi, dia susah nak dicernakan, susah nak dihadam dan sebagainya. That's why setiap masalah ada solution dia. Selagi kita masih hidup, selagi itulah penyelesaian kepada masalah kita ada. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? So that's why paling mudah nak ikut follow meal plan. Follow meal plan kita bagi. Macam Puan Lin Mua ada follow meal plan, Cik Ros follow meal plan, Kak Yong pun follow meal plan juga. Mereka follow meal plan. Kebanyakan daripada mereka rasa perubahan pada diri mereka seawal 5 hari ke 7 hari. Kadang-kadang 3 hari pun dah dapat rasa kesan dia dah. So, point saya, cuba dapatkan dia punya macam kepastian daripada meal plan yang diamalkan, daripada meal plan. InsyaAllah kita akan buatkan meal plan tu, dan kita juga akan bagi akses kepada ilmu kurus. Selama 30 hari dia akan dapat akses, supaya bila dia follow je, insyaAllah dia akan faham macam mana nak memvariasikan meal plan tu sampai bila-bila. Faham kadang-kadang breakfast dah kejut, tapi tetap cari breakfast yang tinggi fiber. Kau tim. So, itulah dianya konsep. Bila kita cuba nak turunkan berat badan, bila ada ilmu, semua pun akan jadi mudah. Alright. So, dapat sesuatu tak hari ni? Siapa sini dapat sesuatu, boleh tak komen dapat sesuatu, dan boleh tak, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang share Facebook live ni. Okey, sekiranya korang rasa macam apa kita share ni sangat-sangat memberi manfaat, teruskan share Facebook live ni. Terima kasih sebabkan komen yang bagi saya love, yang bagi saya like. Okey, saya sangat-sangat appreciate sebab benda tu akan push Facebook live ni kepada orang yang sangat-sangat memerlukan, terutamanya mereka yang sedang struggle nak turunkan berat badan, yang dah cuba macam-macam cara tapi masih lagi tak nampak kesan langsung. So, terima kasih kepada semua yang share Facebook live ni dan berada di sini. Saya doakan semua sihat dan berjaya, stay safe. Okay, terima kasih kepada semua, terima kasih kepada yang komen, dapat sesuatu. Kita jumpa lagi insya-Allah malam sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.